Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang ini kita masuk pula bab yang ketujuh, iaitu bab mengenai kawalan inventory. Okey. Kalau awak tengok dekat gambar dekat slide ni, ada gambar macam dalam gudang kan. Gudang ni biasanya tempat untuk kita simpan apa? Simpan stok ataupun untuk kita simpan bahan-bahan mentah lah. Okey, barang-barang yang untuk kita buat produk sebelum kita hasilkan produk. Jadi bab 7 ni adalah mengenai macam mana kita nak menguruskan dan kita nak mengawal inventory tersebut. Inventory ni adalah barang-barang yang akan digunakan, barang-barang yang dibeli, yang akan digunakan untuk dalam menghasilkan produk. Okey. Kita tengok antara topik-topik utama yang ada dalam bab 7 ni, kita ada 5 topik utama, iaitu yang pertama mengenai peraturan-peraturan bengkel. Yang kedua adalah mengenai jenis perkara ataupun kumpulan. Maknanya perkara apa yang terlibat dalam inventory ni. Okay. Kemudian jenis-jenis dokumen. Okay, dokumen apa yang perlu ada yang melibatkan inventory. Kemudian 4 sistem inventory melibatkan store, lokasi dan juga cara kita nak membuat label. Yang kelima adalah stok. Okey, apa itu baki stok, keperluan stok, macam mana bentuk borang rekod stok. Okey. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, iaitu peraturan bengkel, sedikit pengenalan lah mengenai topik ini, terutamanya melibatkan inventory ini. Okay, apa itu inventory ni? Inventory ni adalah suatu bahan, suatu stok bahan mentah ataupun barang separuh siap ataupun barang yang siap, okay, sama ada digunakan untuk melicinkan operasi pengeluaran atau memenuhi permintaan pelanggan. Okay, atau mematuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ini kita masuk ke topik yang ketujuh, bab yang ketujuh, iaitu mengenai kawalan inventory. Okey, pernah dengar ke inventory ni? Kalau rasa tak tahu apa inventory, bayangan dia tu adalah awak tengok gambar yang pada slide ni. Apa gambar yang saya letak kat depan ni? Gambar macam dekat store kan, macam dekat gudang kan. Selalunya kalau dekat store macam ni, kita simpan apa barang-barang. Dia melibatkan barang-barang yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jadi barang-barang ni termasuklah barang mentah ke, barang yang dah siap, barang yang separuh siap ke. Jadi kita panggil barang-barang ni sebagai inventory. Jadi topik ni awak akan belajar macam mana awak nak menguruskan inventory, borang apa yang terlibat dalam inventory, macam mana cara susunan dalam inventory, susunan untuk inventory. Okey, kita tengok dulu topik yang akan awak belajar dalam bab ni. Ada 5 topik utama. Yang pertama adalah peraturan-peraturan bengkel. Yang kedua adalah mengenai jenis perkara ataupun kumpulan. Yang inilah yang tergolong ni, apa inventory tu. Apa perkara-perkara yang kita boleh panggil sebagai inventory tu. Barang yang macam mana. Okey. Kemudian yang ketiga mengenai jenis dokumen. Okay, dokumen apa yang terlibat dalam pengurusan inventory ni. Macam mana kita nak rekod, kita nak tulis dalam borang apa. Bila terima barang tu kita nak tulis dalam borang apa. Okey, yang keempat adalah sistem inventory mengenai store, lokasi, okey, dan juga cara awak nak labelkan barang-barang dalam store tersebut. Okey. Kemudian yang kelima adalah mengenai stok. Apa itu stok, apa baki stok, macam mana nak kira keperluan stok dan macam mana borang rekod stok tu. Okey, sebelum masuk ke topik yang pertama, iaitu peraturan bengkel tadi. Okey, tadi kita tengok peraturan bengkel kan, topik yang pertama. Sebelum tu saya nak bagi tahu secara ringkas lah pengenalan mengenai apa itu inventory. Okey, inventory ni melibatkan apa?
Tengok inventory ni adalah suatu stok bahan mentah ataupun barang separuh siap atau barang siap sama ada digunakan untuk melicinkan operasi pengeluaran atau memenuhi permintaan pelanggan. Okey, boleh tengoklah dekat gambar dekat sebelah tu kan. Contoh yang ini macam stok untuk kertas-kertas kan. Ini dikira macam bahan barang siap lah ni, barang siap kan. Jadi bila dah mungkin dekat rak di bahagian display tu dah macam dah sikit, awak boleh ambil barang ni dekat dalam gudang awak, dalam store awak. Okey. Ini tengok ini macam barang-barang sukan. Ini pun sama. Okey. Kemudian kita tengok lagi barangan bahan-bahan yang disimpan oleh organisasi untuk digunakan pada masa depan. Okey, contohnya kalau awak tengok bahan mentah, kalau kita beli bahan mentah, contoh dekat bengkel kita ni kita ada bahan mentah iaitu besi-besi untuk awak buat projek amali kan, tugasan amali awak. Jadi kita beli mungkin dalam kuantiti yang banyak pada satu masa, jadi kita boleh simpan dia di dalam lokasi penyimpanan dalam rak, atas rak, okey, untuk kegunaan pada masa hadapan. Kita semestinya bila kita nak guna masa tu baru kita boleh beli barang-barang inventory ni, tak, kita boleh beli secara banyak dan simpan. Dan bila kita simpan untuk guna masa hadapan tu, ia telah dikira sebagai inventory lah. Okey, tujuan penyimpanan adalah untuk memenuhi keperluan organisasi pada masa hadapan. Jadi kita simpan tu ada sebab, bukan kata kita simpan barang yang kita dah tak pakai. Barang yang kita dah tak pakai, kalau kita simpan, ia tak dipanggil inventory. Inventory ni adalah untuk barang-barang yang kita akan guna. Okey, kawalan inventory. Apa kawalan inventory ni? Sistem kawalan yang menguruskan penerimaan, okey, awak terima, kemudian penyimpanan, okey ni salah eja ni, penyimpanan, pengendalian, macam mana nak kendalikan inventory dan pengiraan bahan mentah. Okey, pengiraan bahan mentah, kerja dalam proses dan inventory barang siap untuk memastikan pengaliran kerja diselenggara dengan baik. Ni kita panggil kawalan inventory. Kawalan inventory ni melibatkan semua, dah start daripada awak terima barang sampailah awak kira dia, sampailah kerja dalam proses dan sampailah inventory tu jadi barang siap. Supaya awak nak pastikan kerja yang hendak dilakukan tu boleh diselenggara dengan baik. Okey, yang petak biru ni, ini adalah objektif dia. Tengok objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti jumlah pesanan bahan. Kenapa awak buat kawalan inventory ni? Sebab awak nak tahu jumlah pesanan bahan awak ataupun barangan awak tu supaya awak tidak membazir. Maknanya awak dah boleh rancang. Contoh dalam setahun awak nak pakai, contohlah awak buka kedai kek kan. Jadi awak nak order barang, contoh. Awak nak order barang-barang macam tepung ke, stabilizer ke, apa benda lah semua tu. Jadi awak dah buat perancangan. Dalam tempoh awak order dalam tempoh 6 bulan sekali ke ataupun setahun sekali ke. Jadi awak boleh kenal pastilah dalam tempoh tu berapa jumlah pesanan yang awak perlukan. Supaya tidak terlebih, tidak membazir. Okey, yang kedua untuk mengurangkan masa tundaan proses pengeluaran. Maknanya yang ini maknanya barang awak tu awak dah pastikan dah siap sedia ada, boleh digunakan pada bila-bila masa, jadi dia tak akan mengganggu proses pengeluaran. Contoh esok nak kena buat kek tapi tiba-tiba tepung habis kan, sebab awak tersalah kira ataupun awak fikir tak perlu beli banyak-banyak, bila nak buat baru beli, okey. Itu tak baguslah. Kawalan inventory ni awak boleh buat jumlah pesanan untuk satu tempoh perancangan. Okey. Yang ketiga sebagai langkah keselamatan, itu melindungi daripada ketidaktentuan permintaan pada sesuatu masa dan juga untuk mengelakkan berlakunya lebihan penawaran. Ini samalah maksud dengan yang kedua tadi tu kan. Langkah keselamatan maknanya kita tak tahu bila kita nak pakai benda tu kan. Jadi kalau tiba-tiba urgent ada customer nak order produk daripada kita tapi kita tak ada bahan mentah. Jadi itu dah mengganggulah
kita punya porsi pengeluaran dan boleh bagi kerugian lah pada suatu syarikat. Okey, yang keempat adalah meningkatkan kuantiti pengeluaran. Okey, jadi bila barang ni sentiasa ada, inventory awak sentiasa penuh, sentiasa cukup, jadi kuantiti pengeluaran awak boleh akan sentiasa meningkat, boleh meningkat. Maknanya awak punya proses pengeluaran tu tak jadi tergendala lah. Okey. Okey, tajuk yang kedua. Ini tajuk yang kita sepatutnya kita masukkan mengenai peraturan bengkel kan. Apa yang awak patut buat bila berada di bengkel, kena utamakan keselamatan yang macam mana. Okey, apa yang tak patut pula dibuat dekat bengkel macam mana. Okey, kita tengok peraturan bengkel. Apa fungsi ataupun function ataupun matlamat setiap bengkel ni diletak peraturan. Apa fungsi dia? Awak naik kereta dekat jalan raya, naik motor, sama juga ada peraturan, betul? Okey, kenapa wujudnya peraturan tu? Sebab nak pastikan pengguna jalan raya selamat, tidak berlaku kemalangan. Jadi samalah juga bila awak berada di dalam bengkel, peraturan-peraturan bengkel ni harus diadakan untuk memastikan suasana kerja dalam persekitaran serta suasana bengkel menjadi teratur dan selamat tanpa berlaku kemalangan atau kecederaan. Okey. Keselamatan dalam bengkel dia melibatkan dua jenis keselamatan lah. Satu keselamatan umum dan satu lagi adalah alatan dan bahan. Okey, kita tengok yang keselamatan umum. Apa itu keselamatan umum? Keselamatan umum ni biasanya melibatkan persekitaran lah. Okey, persekitaran di dalam bengkel tu. Okey, kita tengok yang pertama adalah dari segi pemakaian dan potongan rambut. Dan juga kasut lah, termasuk kasut. Pertama awak ni lah pengguna bengkel lah, siapa yang menggunakan bengkel tu. Okey, kalau dekat kilang, pekerja lah kena mematuhi pemakaian. Potongan rambut, kena potongan rambut yang kemas. Okey, terutama kalau orang yang berambut panjang kan, contoh kalau ada perempuan yang berambut panjang, lepas tu dia lepas macam tu je dia tak ikat, boleh jadi kemalangan bila terbelit dalam mesin ke macam mana. Okey, kemudian pakai kasut tertutup supaya nak mengelakkan benda-benda tajam ni terjatuh atas kaki ataupun awak terpijak benda-benda yang bahayalah. Okey, yang kedua, semua suis elektrik perlu dimatikan sebelum meninggalkan bengkel. Ini biasa, awak nak keluar daripada rumah pun awak kena pastikan suis elektrik awak dimatikan kan. Selain daripada awak nak jimatkan elektrik, tapi sebenarnya dia boleh mengelakkan kemalangan. Takutlah bila-bila berlaku lita pintas. Okay. Ataupun awak dah on kipas sampai 2 hari, 3 hari kan. Ada cuti, contohlah esoknya cuti 2-3 hari tapi awak lupa nak off kipas. Kipas tu dah berpusing dah 48 jam. Lama-lama dia boleh jadi terbakar dan dia boleh menyebabkan kemalangan lah dekat bengkel. Okey, yang ketiga, kawasan tempat kerja perlu dibersihkan sebelum meninggalkan bengkel. Yang keempat, sentiasa mematuhi arahan guru dan berhati-hati dalam setiap kerja di bengkel. Sebab itulah kalau di bengkel biasanya awak tak dibenarkan masuk tanpa keizinan daripada guru. Betul, awak kena beratur dekat luar kan. Sebab ada sebab lah supaya tak berlaku kemalangan tanpa pengetahuan guru. Okey, kemudian keadaan persekitaran bengkel perlu dipastikan sentiasa kemas bersih dan juga teratur. Sebelum memasuki bengkel perlu mendapat kebenaran dan berada di bawah pengawasan guru sepenuhnya. Okey, kita tengok tadi yang keselamatan umum kan. Yang ini kita tengok keselamatan alatan dan bahan pula. Okey, apa yang tergolong dalam keselamatan alatan dan bahan ni. Okey, alatan dan bahan. Yang pertama, elakkan pengendalian mesin atau peralatan tanpa mendapat tunjuk ajar dan keizinan daripada guru. Okey, jangan sentuh mesin, jangan guna peralatan. Tak kiralah peralatan tu duduk dalam store ke, duduk dekat luar store ke, tanpa daripada keizinan guru. Okey, kemudian pastikan bahagian mesin yang berputar dilengkapi dengan pelindung keselamatan. Sepatutnya awak kena pakailah Google ni. Okey, supaya nak mengelakkan ada bahan-bahan besi ke apa, barang-barang tajam terkena dekat mata.
Kemudian pastikan peralatan yang hendak digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Jadi sebelum awak on mesin, sebelum awak mulakan penggunaan mesin awak tu, awak kena pastikan peralatan tu selamat. Sama juga dengan peralatan lain lah. Termasuk peralatan-peralatan yang kecil-kecil yang dalam store tu kan. Jadi kena check betul-betul dulu sebelum awak guna. Kemudian pastikan mesin atau alat yang menggunakan kuasa elektrik mempunyai pendawaian yang sempurna. Kalau awak tengok ada bocor dekat pendawaian dia, kena laporkanlah pada cikgu. Kemudian laporkan dengan keadaan segera sekiranya terdapat peralatan yang telah rosak. Peralatan ini tak kira lah sama ada dekat mesin ke atau peralatan yang awak gunakan dekat store ke. Contoh kikir rosak ke, tercabut ke, pemegang dia tercabut ke, angkut binier ke, kena laporkanlah. Sebab kita takut nanti bila ada orang lain tak sedar yang barang bahan tu, peralatan tu rosak, jadi mungkin boleh berlaku kecederaan. Polisi bengkel pula. Apa polisi bengkel ni? Apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tak patut kita buat? Polisi bengkel ni objektif dia sebenarnya bila kita tetapkan suatu peraturan dekat bengkel, sebenarnya dia sebab ada polisi lah. Polisi bengkel ni kena pastikan keselamatan awak dalam bengkel tu kan. Jadi bila berlaku kemalangan, kita kena buat penyiasatan. Kenapa kita kena buat penyiasatan ni? Supaya kita dapat menentukan sebab-sebab ni, supaya kita dapat tentukan punca dia. Punca berlakunya kemalangan tersebut. Dan supaya kita dapat cegah pada masa hadapan. Dia bukan kita nak cari salah siapa. Contohlah berlaku kemalangan, tangan awak terkena mata alat kan. Jadi kita kena carilah punca. Mungkin ada kawan awak, dia tak pakai kasut. Lepas tu dia licin, terkena pula kawan yang tengah menggunakan mesin. Lepas tu tangan yang kawan tu pula dah terkena dengan mata alat, dah jadi luka. Jadi kita nak tahu punca. Bila kita tahu punca, maknanya kita dah boleh cegah. Kita dah boleh ataupun kalau kata ada yang tidak lengkap, kita boleh buat penambahbaikan lah terhadap peraturan bengkel yang ada. Semua kemalangan yang berlaku mestilah dilaporkan, direkodkan dan disiasat oleh mereka yang berpengetahuan. Bukannya kawan awak yang kemalangan, lepas tu rakan dia yang duduk meja sebelah pergi siasat. Lepas tu pergi rekod. Itu salah lah. Sebab kawan awak pun tak ada pengetahuan tentang bengkel apa semua tu. Jadi kena laporkan kepada orang yang berpengetahuan, iaitu kalau dalam bengkel ni kepada ketua bengkel lah. Yang kedua, semua pekerja mestilah memberi kerjasama dan bantuan apabila diperlukan oleh jawatan kuasa penyiasatan. Bila berlaku sesuatu kemalangan, terutamanya melibatkan kemalangan yang besar lah, kita akan wujudkan satu jawatan kuasa. Jadi bila jawatan kuasa ni buat penyiasatan, semua yang terlibat dalam bengkel mestilah memberi kerjasama dan juga bantuan. Yang ketiga, semua komen-komen yang timbul hasil daripada penyiasatan mestilah dibincangkan, dipersetujui dan dilaksanakan oleh jawatan kuasa yang mengambil tindakan berhubung dengan perkara tersebut. Jadi bila dah buat penyiasatan semua, jadi jawatan kuasa ni akan berbincang. Akan berbincang macam mana nak menyelesaikan masalah itu, macam mana nak mencegah dia. Dan dalam perbincangan tu, bila dah ada kata putus, jawatan kuasa tu akan bersetuju dan dia akan laksanakan apa tindakan yang telah dibincangkan tersebut. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, iaitu jenis perkara atau kumpulan yang boleh tergolong dalam inventory. Tengok gambar ni kan, ada peralatan bengkel, alatan tangan, ada yang bahan mentah. Kita tengok jenis kumpulan ataupun jenis perkara ni ada 5. Kita pecahkan kepada 5. Kita ada bahan mentah. Bahan mentah ni bukanlah ikan
Ikan yang awak ingat ikan sayur tu bukanlah. Ini maknanya dalam konteks awak ni berada dalam bengkel ni lah. Bengkel kejuruteraan macam ni. Kemudian ada alat ganti. Okey, alat ganti. Kemudian ada komponen asas. Ada juga kita kumpulkan di dalam kumpulan alat memotong dan juga alatan tangan. Okay, kita akan go through one by one. Kita tengok dulu apa itu bahan mentah. Okay, bahan mentah merupakan bahan-bahan keperluan asas sesebuah keperluan industri untuk dijadikan sebahagian daripada hasil keseluruhan. Ini besilah. Okay, awak nak buat, contoh awak nak buat screwdriver. Kilang tu dia menghasilkan screwdriver kan daripada logam. Jadi kena adalah bahan mentah ni, logam ni. Jadi barulah daripada logam yang seketul macam ni, awak mesin, jadilah screwdriver contoh. Okay. Ni banyak bahan mentah ni tergolong daripada pelbagai jenis lah. Okay, keluli, ada aluminium, kuprum, tembaga, besi tuang, macam-macam lagi. Okay, yang kedua adalah alat ganti. Dalam bidang kejuruteraan ni, alat ganti ni biasanya kita gunakan bila awak nak adakan maintenance kan. Maintenance apa? Penyelenggaraan. Ada alatan yang rosak. Okey, ataupun bila dah cukup tempoh dia beberapa tahun kena tukar. Jadi alat ganti tu kita order, contoh kita beli, kita simpan dalam store. Jadi ia tergolong dalam inventory juga. Contoh dia apa? Tali sawat mesin. Okey, tali sawat mesin. Fuse, Swiss mesin dan juga lain-lain. Ni contoh ni tali sawat mesin ni. Jadi beli siap-siap. Bila dah sampai masa kena tukar, kita tukar terus. Maknanya tak perlu baru order lah. Okey, ni. Jadi penyelenggaraan lah mesin-mesin ni. Okey, yang seterusnya adalah komponen asas. Apa komponen asas ni? Komponen asas adalah semua jenis mesin yang digunakan bagi tujuan pembuatan. Dia seketul mesin-mesin tu, sebiji tu, yang besar tu. Bukan part by part. Okey, yang seketul. Contoh dia apa? Mesin larik, awak boleh tengok dalam bengkel kan. Mesin kisar, mesin gerudi, mesin canai, mesin stamping, ada mesin hop dan macam-macam lagi lah. Okey, ini contoh. Ini semua dikira komponen asas. Maksudnya awak nak buat satu produk tu awak kena guna mesin. Jadi mesin ni dikira komponen asas. Okey. Kemudian kita tengok alat-alat memotong. Kebanyakan alat-alat memotong yang ada di bengkel kejuruteraan dibeli dalam kuantiti yang banyak. Kita tak beli satu demi satu. Hari ni beli satu, esok beli satu. Okay, kita beli dalam bentuk banyak. Satu, harga dia lebih murah dan satu lagi untuk persediaan nak digunakan pada masa hadapan ataupun dalam satu-satu masa itu kita nak guna dalam kuantiti yang banyak. Kita tak belilah satu-satu. Contohnya seperti apa? Mata alat ni melarik, mata alat mengisar, roda canai, mata gerudi dan lain-lain. Okay, ni alat-alat motong. Macam kalau kita dekat rumah, alat memotong tu apa? Pisau kan? Gunting. Okay. Tapi kita bila yang ini untuk dalam konteks bengkel kejuruteraan, bengkel pemesinan industri. Jadi alat memotong ni adalah inilah. Okay. Okey, kemudian alatan tangan. Okey, alatan tangan ni pun sama, kita beli juga dalam kuantiti yang banyak mengikut keperluan. Contoh seperti kikir, pahat, gergaji tangan, panah, pemutar skru dan juga lain-lain. Ni contohlah. Ini contoh, okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis dokumen. Dokumen apa yang awak patut sedia bila ia melibatkan inventory. Okey, kalau tengok tulisan kecil ni kan, ada 4 jenis. Ada borang penerimaan, ada borang inventory, borang rekod dan borang permohonan. Andai katalah suatu hari nanti awak bila dah kerja, awak jadi ketua bengkel. Jadi awak mesti tahulah pasal borang-borang ni. Okey, mesti tahulah pasal borang-borang ni. Okey, kita tengok yang pertama adalah jenis dokumen. Okey, kita kena tahu dulu apa itu rekod.
Okey. Rekod. Sebelum kerja-kerja mengira dijalankan, perlulah satu sistem pengenalan kepada barang-barang yang diwujudkan. Maknanya sebelum buat kerja, barang-barang yang ada dalam stor awak tu, mestilah kita kena adakan satu sistem supaya senang kita nak cari, senang kita nak simpan, betul? Okey, biasanya bagi barang-barang yang serupa akan diberikan satu kod nombor. Jadi cara penyimpanan tu pun awak diajar kat sini. Okey. Benda yang sama letak sekali dan gunakan satu kod nombor. Maknanya senang bila-bila kalau kita nak cari, okey, pergi ke rak nombor A1 contoh. Okey, A1 tu tempat apa? KK. Jadi awak dah tahulah menggunakan kod-kod nombor. Kalau awak nak cakap, pergi rak yang tepi sekali, rak warna kuning, line nombor 3, bahagian atas, tepi kanan, kiri, tu dah jadi pening kan. Jadi bila awak dah letak nombor, cari rak yang ada nombor A1. Jadi awak boleh tahu dah A1 tu adalah tempat peralatan yang awak nak guna. Okey. Okey, kod-kod inilah yang akan memberitahu jenis, kelas dan subkelas untuk setiap item. Okey. Kemudian kod-kod ini disenaraikan bersama-sama dengan kuantiti setiap barang dalam satu rekod. Jadi bila awak simpan kod-kod ni dekat satu awak simpan barang-barang ni dekat satu tempat dalam store contoh. Jadi awak dah letak awak dah kelaskan dia kepada satu kumpulan menggunakan nama kod-kod ni kan. Jadi dalam kod-kod yang ni awak kena ada simpan satu rekod lah dekat satu helaian kertas. Okey, maknanya kod A1 KK contoh. Okay. KK berapa kuantiti? Kod A2 tukul. Kod A3 gergaji besi contoh. Okay, berapa kuantiti? Kena ada dalam satu rekod supaya senang awak nak check jika ada berlaku kehilangan ataupun ada barang yang rosak awak perlu lupuskan. Jadi awak boleh tengoklah rekod terbaru ada berapa unit. Jadi kalau nak buat, nak tambah lagi, nak order lagi barang lain, nak tambah lagi kuantiti yang ada supaya jadi cukup, awak boleh tengoklah pada rekod tersebut. Kita tengok pula apa tu barang ni barang yang tersimpan dalam store pun sama, okey, memerlukan sistem pengenalan juga. Macam mana sistem pengenalan tu? Barang apa? Barang yang dibungkus. Okey, contohlah barang-barang tu contohlah alat tulis alat tulis, kita beli pen banyak-banyak. Okey. Dan kita simpan dalam kotak, kita bungkus dan kita boleh tulis kod barang lah di kotak bungkusan tu. Okey, ini cara-cara kita nak buat label lah kalau barang yang berada dalam kotak. Okey, bagi yang tidak berbungkus, perlu dimasukkan di dalam bekas kemudian menuliskan kod barang pada tanda yang digantung kepada bekas tersebut. Maknanya contoh kalau awak beli pen 200 batang kan, takkan awak nak label satu sampai 200. Jadi pen tu letakkan sekali dalam bekas dan awak boleh labelkan lah pada bekas tersebut ataupun awak gantung pada rak. Okey. Suatu perkara penting ialah agar kod yang ditanda pada barang-barang ini mestilah sama dengan kod yang awak catat dalam rekod inventory. Tak boleh sama, kena pastikan betul. Next time bila awak nak tukar kod ke apa, kena pastikan dalam inventory pun akan pakai kod yang awak tukar tu lah. Okey, bagi jenis-jenis rekod, jenis-jenis rekod, kita ada pelbagai jenis rekod tetapi mengikut jenis store. Okey, mengikut jenis store. Contoh yang ni yang ni kalau kita ada rekod yang kita panggil kod kawalan stok. Ataupun dekat atas borang tu dia ada tulis Q.PS-3. Okey, yang ini biasanya kita guna dekat store pusat ataupun store utama. Okey. Kalau kad petak ditulis dekat atas, biasanya dekat bucu kanan lah. Dekat borang tu dia akan tulis QPS-4. Yang ini kita guna di store pusat, store utama dan juga store unit. Okey. Kemudian pindaan atau pemadaman pada rekod tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jika ada awak tulis tersalah tulis, dekat rekod tu tak boleh guna liquid lah, tak boleh Awak boleh potong buat satu garisan di atas tulisan yang awak salah tu lah. Potong buat satu garisan.
Lepas tu tulis angka yang betul di bahagian atas angka asal tu. Maknanya contoh awak tulis 10 kan mula-mula. 10 tu salah. Jadi awak potong nombor 10 tu, yang betulnya 8, awak tulis dekat atas dia 8. Okey, kemudian setiap pembetulan yang awak buat tu, maknanya jika ada berlaku kesilapan, setiap yang buat pembetulan tu perlu ditandatangan ringkas oleh pegawai store. Okey, pegawai yang jaga store tu lah kena tanda tangan. Buktilah supaya apa yang awak buat pembetulan tu adalah betul. Tak bolehlah tak ada tanda tangan Okey, ni contoh borang penerimaan. Okey, kalau tengok dekat atas ni. Ada tulis kecil ni Q.PS-1. Ni dash 1 ni adalah borang penerimaan. Borang penerimaan ni bila awak terima barang-barang daripada pembekal, awak order pen 200 batang, pembekal tu datang hantar, jadi awak kena isi borang ni. Okey, ada nombor kod, ada perihal barang tu apa, jika ada unit pengukuran, yang tulis. Okey, yang dipesan. Okey, siapa yang terima, diterima tarikh bila ke, kuantiti awak terima ni, sini kuantiti sorry. Sini kuantiti awak terima berapa. Contoh awak pesan 200, yang awak terima 180. Okey, contoh. Kemudian harga seunit berapa, darab dengan yang awak terima tu 180, okey berapa. Okey, yang ini yang nota hantaran DO ni, ini kena rujuk dekat kertas dia lah. Biasa pembekal ni akan bagi DO. Ada nombor dia, ada nombor kod dia, ada tarikh yang dihantar, maklumat pengangkutan jika ada. Okey. Okey, ini tarikh awak buat pesanan. Okey, buat pesanan. Yang ni dia hantar. Okey, ni tarikh dia, ni lain-lain Okey, kemudian kat sini ada tanda tangan pegawai penerima. Siapa yang terima masa tu dia kena tanda tangan, dan dia kena tulis tarikh apa semua supaya jika berlaku contoh dia salah kira, bila dah simpan dalam store, tiba-tiba orang pergi cek balik salah, bukan 180. Jadi dia boleh rujuk balik ni pegawai penerima ni. Betul ke tidak pegawai penerima ni? Ke pegawai penerima ni ada curi ke? Okey, bawa balik ke? Kemudian ini tanda tangan pegawai teknikal. Jika perlulah. Contoh melibatkan barang-barang teknikal lah. Contoh awak order mesin kan. Mesin larik sebiji besar tu awak mesin. Dan biasanya pegawai teknikal ni kena adalah untuk dia cek sama ada spek tu betul atau tidak mengikut pesanan. Kalau orang-orang biasa ni dia tak erti kan tengok teknikal ni. Okay, yang ini pula adalah borang kad daftar inventory. Okay, ataupun kod dia Q313. Okay, awak tengok kat sini Ini contoh lah. Contoh kalau awak ada jabatan, tulislah jabatan apa. Bahagian mana sekolah College Vocational ni Bung Tebal. Okay, kategori apa? Perabot, permaidani dan langsir. Okay, jenis kerusi murid. Contoh awak order kerusi murid yang plastik kan. Jadi bila awak dah terima kerusi murid, okay, tulis kat sini butiran kerusi murid. Kuantiti yang awak terima berapa? 25 biji. Kemudian nombor pesanan. Ini dia biasanya adalah dekat borang dia kan. Nombor pesanan berapa? Tulis je salin je kod tu. Kita tarikh awak beli berapa, harga seunit berapa. Kemudian ini adalah nombor siri pendaftaran. Yang ini kena daftar lah. Yang ini awak akan, yang ini biasanya yang belajar secara mendalam pasal aset-aset pendaftaran aset ni, awak tahulah macam mana nak daftar nombor ni. Okey, kemudian lokasi kalau ada tulis contoh yang ini ada lokasi kan A104. Mungkin kelas dalam kelas A104. Yang ini contoh kalau kata yang ni A103. Tulislah. Okey, kalau ada. Dan contoh jika berlaku kerosakan, okey. Ni, okey, jika berlaku kerosakan yang awak terima tu ada satu rosak, tulislah satu rosak dekat sini Okey. Dan seterusnya lah kalau awak terima lagi apa, meja ke apa, semua tulis dalam ni. Okey, yang ini pula adalah borang rekod jika berlaku pergerakan harta modal. Yang ini bergerak lah. Okey, yang ini kod borang dia Q315. Okey, yang ini cara nak isi dia borang ni adalah dekat sini jenis. Tulislah apa barang tu, kerusi ke, meja ke. Okey, yang ini overhead projector kan, yang ini projector. Jenama model, yang ini biasa dia ada tulislah dekat dia punya
surat. Surat dia tu dia ada tulis lah model apa. Yang ni nombor siri. Okay. Ini nombor siri. Okay. Kemudian sini nama peminjam. Ini jika pergerakan lah, maknanya pergerakan ni maknanya benda tu tak duduk dalam satu tempat saja. Jadi bila ada orang nak guna, dia nak pinjam kan, dia nak bawa benda tu contoh balik rumah, laptop lah contoh. Laptop tu adalah hak milik bengkel. Tapi ada cikgu nak pinjam, jadi dia nak keluar, bawa keluar laptop tu daripada bengkel, dia kena isi borang ni. Tak boleh suka-suka hati bawa keluar masuk. Sama macam awak pinjam buku dekat library kan. Pinjam buku dekat library pun awak ada rekod kan. Awak ambil buku berapa, pinjam, tarikh apa, tanda tangan. Yang ini pun samalah. Okey, harta modal ni. Jadi dia ada kat sini lah nama, tarikh dikeluarkan, tarikh dijangka dipulang, tanda tangan peminjam. Okey, yang ni masa dia bawa keluar. Ini bila dipulangkan balik, dia kena tanda balik lah. Kena sign dekat sini dengan sekali dengan tarikh ya. Okey. Okey, yang ini pula adalah borang permohonan stok. Okey, ini borang permohonan stok jika awak ada nak mohon stok lah. Okey. Dia punya kod dia Q.PS-7. Okey. Ni awak nak isilah. Kalau awak nak isi store ni, ada nombor kod dia kan. Perihal stok ni nama barang tu apa. Kuantiti yang dimohon, awak nak berapa. Okey. Ni. Kemudian kita masuk ke topik seterusnya adalah sistem inventory. Okay, sistem inventory. Macam mana sistem ni? Pengurusan sistem ni. Okay, yang pertama, kena pasti dulu store tu apa. Okay, store tu adalah tempat awak melaksanakan penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran stok. Okay, bila orang hantar bekalan dekat awak, orang hantar pen 200 batang contoh. Orang hantar gergaji 50 biji. Jadi berlaku penerimaan itu adalah sepatutnya berlaku dekat store lah. Tak bolehlah berlaku dekat pejabat. Okey. Awak rekod pun dekat situ, simpan dekat situ dan jika berlaku kerosakan apa, awak nak buat penyelenggaraan pun dekat situ. Dan juga bila nak keluarkan stok tu, contohlah ada orang nak guna, nak pinjam kan. Jadi buat pun dekat store tempat awak buat pengeluaran stok tu. Okey, fungsi store. Fungsi store ni ada banyak. Tak silap saya ada 4 macam tu. 4 ke 5. Okay, yang pertama, menerima barang-barang yang dipesan dengan mengesah dan memperaku serahan barang-barang oleh pembekal. Okey, fungsi dia tempat awak terima barang Tempat awak terima barang. Okey, kemudian menjaga dan menyelenggara stok supaya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Jadi kena check lah. Kalau gergaji, adakah gergaji tajam, dah berkarat ke, ada mata dia tu dah patah ke. Okey, kena check. Dan bila ada perkara yang perlu diselenggara, awak kena buatlah dalam store tu. Okey, kemudian menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan ruang store secara optimum. Untuk awak simpan stok. Tak boleh simpan stok bawah meja dalam office. Tak boleh. Seeloknya simpan dalam store lah supaya nak mengelakkan hilang. Okay, kemudian mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan. Okay, contoh awak dah simpan stok, awak beli pen 200 batang kan. Awak tak letaklah dekat luar tu sepenuhnya. Jadi bila dekat luar tu dah habis, ada pelanggan nak beli mungkin dalam 50 batang, awak keluarkanlah. Okay, itu fungsi dia, fungsi stok. Okay, yang ini carta alih lah pengurusan barang-barang di store. Okay, tengok yang pertama adalah bila berlaku pembelian. Okay, pihak pembekal akan hantar. Ni kita panggil DO DO tadi, delivery order tu. Jadi dekat delivery order ni awak kena semak pesanan awak. Okay, jumlah barangan dia, kuantiti sama ke tidak. Kemudian tanda tangan. Kena ada borang penerimaan barang. Kat sini kena ada borang penerimaan barang. Jadi bila dah terima, pergi dekat store, tempat penerimaan barang tadi kan, tempat store kan. Bila masuk dekat store, awak dah kena rekod dekat sini. Okay, kena rekod dekat apa? Dekat stock card. Dekat stock card ni awak terima berapa. Pastikan rekod-rekod dokumen dicantikkan jumlah barang. Kat sini awak kena rekod sekali lagi
Dia kena rekod lah stok apa yang baru masuk dekat dekat awak punya store tu. Okey, kemudian jika nak berlaku pengeluaran, okey, ataupun ada orang nak guna, kena pula tanda borang, kena isi pula borang pengeluaran barang. Okey, kemudian isi. Yang ini pula pastikan contohlah barang tu bukan pinjam orang memang nak beli kan, nak guna macam 50 batang pen tadi kan. Orang dah nak beli. Jadi awak kena rekod lah bilangan yang terbaru, baki yang terbaru ni. Dekat kad stok tadi ni, dekat kad stok yang mula-mula tadi kan awak isi. Kemudian bila berlaku pengeluaran awak update balik dekat sini Okey, update balik dekat sini. Lepas tu yang last sekali adalah laporan. Jadi awak check lah baki fizikal barang dalam simpanan. Keadaan fizikal dia macam mana, ada rosak ke tak ada rosak. Okey, ada berapa. Kemudian sediakan laporan pemeriksaan. Dah selesai. Macam itulah proses awak nak buat pengurusan barang-barang store. Okey, kita tengok pula penerangan mengenai lokasi ni. Okey, lokasi dalam store ni. Lokasi, setiap aset perlu mempunyai lokasi penempatan yang tetap. Okey, perlu ada penempatan yang tetap, tak bolehlah berpindah randah. Sekejap aset awak nak letak situ, sekejap aset awak nak letak sini, tak boleh Kena tetap. Kemudian kena ada pemeriksaan aset dan pemantauan aset. Sebab itulah kita kena letak di satu kawasan yang tetap lah. Maknanya biasanya 6 bulan sekali akan ada buat pemantauan dan pemeriksaan. Jadi dia akan cek berdasarkan rekod. Betul ke tak aset awak ni diletakkan di lokasi seperti yang di dalam rekod tu. Kemudian kod lokasi yang sistematik akan memastikan pencarian, pemeriksaan dan pengurusan aset lebih mudah dan teratur. Okey, mungkin lebih sistematik lah. Bahagian mata alat letak sekali mata alat. Lepas tu bahagikan pula ni mata alat apa, mesin canai, mata alat apa, mesin lari, contoh kan. Untuk bahagian tukur letak sekali. Untuk bahagian alat-alat pengukuran, contoh akuvinier, pembaris besi yang letak sekali. Sistematik lah. Maknanya bukan kata pembaris besi dekat situ, akuvinier dekat sana, dekat sini pula ada gergaji, dah bercampur aduk kan. Jadi tak berapa cantik lah, tak berapa sistematik lah yang tu. Okey, pentadbir lokasi. Kalau ada dalam borang ke dalam rekod ke mana-mana awak jumpa dia tulis pentadbir lokasi. Pentadbir lokasi ni sebenarnya dia perlu memastikan perkara berikut lah. Pentadbir ni orang yang cek kena tahu perkara berikut dipatuhi iaitu satu lokasi untuk satu stok, satu kod. Satu lokasi untuk satu kod. Maknanya dekat satu rak, ada contoh dekat rak tu ada petak-petak kan, rak jenis petak-petak kan. Maknanya satu petak tu hanya satu barang jenis barang sahaja. Satu kod sahaja, tak boleh nak campur aduk dekat situ. Kemudian setiap bilik, ruang, kawasan perlu didaftarkan. Maknanya bila barang-barang yang melibatkan penyimpanan barang-barang inventory ni, maknanya kena perlu daftar lah. Tak boleh tiba-tiba pandai-pandai awak nak letak dekat dalam almari tu. Almari tu tak didaftarkan pun. Salah lah, awak kena simpan di lokasi yang didaftarkan. Okey, ini contoh Contoh apa ni? Ni contoh kalau tengok gambar yang ni. Cara penyimpanan dia ni bercampur aduk kan. Yang ini pula dia letak sekali dah, cantik dah dalam kotak. Tapi tak ada label. Okey. Ni pun ada cara yang tak betul lah ni. Okey, ni apa yang betul ni? Tengok dia label Ini rak A, okey. Ini ada B, tengok label dia. Maknanya senang lah. Kita boleh cakap dia cari dekat rak A. Rak A tengok pula dia ada level-level dia baris ke berapa kan. Okey, tengok yang ni Yang ni ada label K. Dekat sini pun ada label juga ni sebenarnya ni. Kita tak nampak lah kan. Ni tulisan biru ni pun ada label. Jadi senang lah. Bila nak buat pemantauan atau pemeriksaan, dia boleh check lah berdasarkan label-label ni. Okey, yang ini pelabelan ni. Setiap mesin, alatan, lokasi dan stor harus mempunyai nama dan label. Okey, tak bolehlah tak ada label. Nanti orang tak tahu dekat bahagian tu barang apa dekat situ. Okey. Label harus tahan lama dan tetap di tempatnya iaitu jangan menggunakan magnet atau label yang mudah dipindahkan.
Tak bolehlah label tu awak pergi tampal kertas A4 biasa macam tu lepas tu koyak. Biasanya label-label ni kita akan eliminate. Maknanya tahan lama lah. Boleh berguna sampai bertahun-tahun sebab dia adalah satu lokasi tetap kan. Awak tak boleh nak pindah-pindah benda tu. Magnet ni pun mudah cabut. Magnet. Contoh awak guna almari besi, awak letak, awak guna label guna magnet je. Lekatkan label tu guna magnet. Tak boleh lah. Nanti orang lain datang, orang lain pun pergi alih. Okay. Label harus mudah dibaca. Pertimbangkan untuk menggunakan warna yang mudah nampak. Seperti hitam pada kuning ataupun putih pada warna merah. Maknanya warna-warna kontra. Contoh awak guna kertas warna kuning tapi awak guna tulisan warna putih. Contoh lah kan. Tak nampak. Okey, tak nampak. Ataupun awak guna kertas warna hitam, lepas tu tulisan awak tu warna coklat. Tak nampak sangat. Jadi kena guna warna-warna yang kontra supaya senang dibaca. Label perlu dipasang pada ruang yang tidak menghalang aktiviti lain. Jadi label ni janganlah awak buat label besar sangat sampai buat macam papan tanda signboard yang ada kaki tu. Sampai dah menghalang laluan orang nak lalu kat situ ke nak mengeluarkan barang ke. Biasa label-label ni kita tampal-tampal dekat rak macam tu lah. Dan label tu kalau awak buat terlampau besar, contoh sampai menutup ruang rak tu, pun tak boleh. Okey, jangan sampai menutup peralatan tu. Orang nak ambil barang tu dah tersekat oleh label awak. Okey, ini contohlah label-label yang boleh awak gunakan. Okey. Ini tengok ni dia labelkan lorong. Ini lorong untuk alat tulis. Contoh kalau awak pergi pasaraya kan, pergi Maidin dekat Parit Bunta tu. Kan dia label barang-barang mainan dekat satu tempat, pakaian dekat lorong mana. Okey, jadi awak boleh tahulah. Yang ini pula yang ini yang kita ada jenis beroda. Okey, drawer yang jenis beroda kan. Senang awak label yang ni dipakai marker je. Ini tetaplah. Orang tak boleh tanggal. Okay, ni screwdrivers dekat yang drawer yang ni. Yang ni socket dekat drawer yang ni. Handsaw dekat drawer yang ni. Okay. Jadi senanglah orang nak kenal pasti. Yang ini pula dia tak gunakan tulisan. Dia label dia gunakan gambar. Tengok dia letak gambar tukul dekat drawer mana. Jadi senanglah orang pun boleh cari. Yang ini pula, okay, dia tak letak nama. Okay, ni letak gambar kan. Ini dia letak nama kan. Yang ni dia letak gambar boleh tak letak lah. Nama boleh tak letak. Dia letak nombor. 98712334. Tapi dekat sebelah dia, dekat berdekatan dengan kawasan tersebut mesti ada senarai. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Berdasarkan nombor yang awak letak ni lah. Okay, pada lokasi-lokasi peralatan ni. Okey, kemudian kita tengok pada stok pula. Apa yang kena buat? Macam mana pengurusan stok awak ni? Apa yang awak kena lakukan? Okey, stok. Definisi stok. Stok bermaksud barang-barang yang belum diguna dan perlu disimpan untuk tujuan operasi atau penyelenggaraan. Belum guna ya, barang yang awak belum guna. Termasuk bekalan pejabat, ubat-ubatan, alat ganti, keselamatan, makmal, bengkel dan sebagainya. Ini baru kita panggil stok. Okey. Kemudian pengeluaran stok hendaklah mengikut sistem kena masuk dahulu, keluar dahulu. MDKD, masuk dahulu, keluar dahulu. Okey, sistem pengeluaran yang cekap penting. Sebab apa? Sebab supaya kita nak mengelakkan pengeluaran tanpa kebenaran. Pandai-pandai awak bawa balik tukul 3-4 biji, bawa balik rumah. Tak boleh. Okey, semua ni mesti ada rekod. Pengeluaran tidak mengikut kuantiti dan tidak seperti yang dipesan. Contoh, customer awak nak beli tadi 50 batang pen saja kan. Jadi, kalau awak tak buat sistem pengeluaran macam ni, pandai-pandailah setengah orang dia buat keluar lebih pula ataupun buat keluar tak cukup. Tak boleh. Kemudian stok yang telah lama disimpan tidak dikeluarkan. Nak mengelakkan stok yang lama tu. Sebab kalau boleh kita kena dahulukan stok yang lama ni, bagi habiskan dulu, bawa keluar. Okey, jangan simpan. Okey. Okey, baki stok. Apa baki stok? Verifikasi stok hendaklah dilaksanakan selepas pemeriksaan stok. Jadi bila dah ada pegawai tu datang periksa stok awak, sekurang-kurangnya ya, 1 tahun sekali. Paling bagus 2 kali setahun lah. Yang bagus tu ada kira 2 kali setahun tu, setiap 6 bulan. Jadi selepas dia buat pemeriksaan stok, kena cek
verify berapa ada lagi baki awak untuk tahun tersebut. Okey. Maknanya bila dah masuk tahun depan, kita dah tahu dah kuantiti barang apa yang tak cukup, kita boleh order. Okey, tujuan verifikasi ni apa? Tujuan awak check ni, store awak ni, nak mengesahkan ketepatan rekod-rekod dan stok secara 100%. Maknanya awak dah tahu dah yang masuk berapa, keluar berapa, masuk berapa, keluar berapa untuk sepanjang tahun tu. Okey. Dan kena, sebab dia akan check lah dekat kad kawalan stok awak ni. Betul ke tidak yang ada dalam store tu. Sebab kita nak mengelakkan berlaku kecurian. Mungkin berlaku kecurian ke macam mana. Jadi boleh check lah dekat situ. Memastikan pelarasan stok diambil tindakan. Ini supaya kita nak selaraskan stok tu biar samalah dengan rekod kita tu. Dan memastikan stok lebih atau usang atau tidak boleh guna atau rosak atau tidak bergerak atau hampir luput tempoh penggunaan diambil tindakan pelepasan. Jadi setahun sekali kita check lah yang mana dah rosak, berkarat, tak boleh guna ke, memang tak boleh nak repair dah. Okey, kalau barang yang ada tarikh luput yang dah expired ke, kita check lah. Okey, supaya nanti bila dah masuk tahun baru, kita boleh lupus lah yang lama-lama ni, kita masukkan lagi, gantikan dengan yang baru. Okey, keperluan stok. Keperluan stok, pengurusan kawalan stok bertujuan memastikan paras keperluan itu sentiasa berada dalam kuantiti yang betul. Okey, sentiasa mencukupi, tak boleh kurang-kurang. Dia akan mengganggu proses pengeluaran awak. Ia juga mengambil kira penjimatan penggunaan ruang simpanan, kos memesan, harga pembelian. Ni bagi fact lah ni semua ni. Okey, kalau awak terlebih beli barang, mungkin awak tak muat ruang penyimpanan. Okay, sebab itu awak kena pandai urus macam mana awak nak kawal stok awak tu. Kemudian kos awak nak pesan, okay. Terlampau banyak barang, dia akan lagi merugikan, tak guna kan, barang yang tak guna, duduk terperap dalam tu sampai expired, tak boleh lah. Kemudian kita ambil kira juga harga pembelian, bila beli barang secara pukar ni lagi banyak, lagi murah. Okay, melibatkan modal lah semua tu. Okey, ini contohlah borang rekod stok ni. Okey, rekod stok, ini contoh. Ni kod kawalan stok lah tadi yang saya cakap kan, ada berapa-berapa biji ni kan. Saya pun tak apa nampak ni. Ni keluar tahun. Ni ikut tahun 1999 dan 1000. Yang ni tahun 2000, 1200. Tahun 2001, 1800. Ni RM harga dia. Ni kuantiti. Okey, jadi boleh check lah. Maknanya tahun 99 ada 50, tahun 2000 dah bertambah jadi 60 kan. Tahun 2001 bertambah pula jadi 90. Okey. Yang ini pembelian pula. Pembelian tahun 1999 awak beli 60. Contoh. Okey, tahun yang seterusnya awak beli 75, kemudian beli lagi. Okey, ni caralah. Okey, ni contoh dia. Okey, ni kad petak kita panggil kad petak. Kad petak ni cara nak isi dia macam ni lah, awak terima. Contoh ni peralatan, dia ada nombor kod dia kan. Jadi awak kalau awak ada terima, awak tulislah terima berapa unit, keluar berapa unit. Okey, kemudian baki lagi yang ada dalam store awak tu tinggal berapa. Yang sini kena tanda tangan dan juga tarikh. Okey. Okey, itu sahaja. Kita dah habis dah belajar mengenai bab 7 ni. Harapnya awak faham dan jika ada apa masalah boleh kontak saya.